Okey, dekat drive tu, macam biasalah. Kita nak buat sijil ni, kita kena bina Google Form dulu. Sebab sijil ni adalah yang automatic, yang link dengan Google Form kita. Jadi, saya yakin cikgu-cikgu dah biasa buat yang ni. Okey, kita pilih Google Form dulu. Mila rekod tak Mila? Ya, Mila rekod Kak. Mila Okey, minta okey. izin ya semua untuk rekod sesi kita pagi ni. Okay, thank you. Okey. Bila kita dah pilih Google Form tadi, saya ulang balik di dekat drive. New. Dan kita pilih Google Form. Kita berilah tajuk Google Form kita tu. Okey, macam saya buat bengkel e-sijil. Okey, e-sijil. Okey, tapi kita kena pastikan setting dia betul tu cikgu. Kat sini nampak, kat sini ada untitled form kan? Macam mana kita nak pastikan dia punya title dulu? Kita tekan sini, nanti dia automatic keluar terus nama kat sini. Bengkel e-sijil. Okey, kita ubah dulu setting Google Form kita ni. Pergi dekat bahagian setting. Okey. Yang general ni cikgu untick. Nanti kan orang dalam Ministry Education Malaysia je boleh jawab Google Form ni. Okey. Okey, lepas tu kita pergi tick collect email. Kalau kita nak buat sijil yang link dengan Google Form ni, kita kena pastikan responden kita ataupun anak-anak murid kita tuliskan email diorang supaya diorang boleh receive kita punya sijil tu, ya. Okey, kemudian ni tak ada apa-apa, macam biasa je lah. Dan kita mesti jadikan kita punya form ni sebagai quiz. Kita tekan ni, make this a quiz. Okey. Yang ini terpulang pada cikgu lah. Cikgu nak responden cikgu boleh tengok soalan-soalan yang terlepas ke, ya, jawapan yang betul ke, poin yang mereka dapat ke, ni terpulang pada cikgu. Macam saya untick correct answer. Okey, dah selesai, jangan lupa save. Kita save. Okey, tadi kita dah buat setting dia kan. Okey, ni untuk yang seterusnya macam biasa, kita tulis nama penuh. Okey, kita buat. Kalau cikgu boleh letak, kelas lah. Okey, macam saya nak letak nombor kat pengenalan. Okey. Dan kita beri soalan. Okay, soalan apa kita nak bina? Kenaan dengan PDPC cikgu-cikgu lah. Kalau macam saya, untuk e-sijil ni, saya bagi soalan. Mila slow sikit Mila, boleh tak? Saya tak dapat. Slow, okey. Baik. Baik cikgu. Sorry ya. Okey, saya pelan-pelan Okey, bila kita dah pilih Google Form tadi, kita dah namakan Google Form kita. Jangan lupa, ni saya ulang balik jangan lupa cikgu mesti setting dulu Google Form cikgu ni supaya dia boleh link dengan sijil. Dengan sijil yang kita nak buat nantilah. Jadi, setting yang penting ialah sekarang ni kita kena pastikan dekat bahagian general tu, kita tick bahagian collect email. Ya. Lepas tu kalau kat sini biasa dekat kita punya, sebab kita guna email MOE, jadi biasa dia akan tick kat sini. Ada orang nak cuba masuk ke? Kejap saya tengok. Izan nak masuk, Izan. Assalamualaikum cikgu. Ada lagi tak yang nak masuk? Boleh try masuk sekali lagi. Sebab saya tak nampak tadi tengah present kan. Mana lagi yang nak cuba masuk ni? Okey. Kak Ati. Nanti kalau diorang nak masuk nanti bagi tahu Okey, jap. You all admit. Assalamualaikum Cikgu Rasis.
Dengan siapa yang masuk tadi? Dengan Kak T. Waalaikumsalam, Ida. Waalaikumsalam. Sihat ya cikgu-cikgu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi saya dah mula dah sebenarnya dengan Google Form. Tadi saya dapat tahu ada Cikgu Izan nak masuk ya. Ni. Assalamualaikum Izan. Apa khabar? Okey, kita dah mula ya sebenarnya tadi dengan Google Form. Semua dapat lihat presentation saya ya? Nampak skrin Nampak ya? Okey, saya ulang balik mula-mula kita kena buat Google Form dulu. Macam biasa daripada drive cikgu pilih Google Form, kemudian cikgu create lah. Create Google Form tu untuk berkaitan dengan topik-topik yang cikgu ajar. Macam saya create untuk bengkel e-sijil hari ni lah. Bengkel hari ni. Okey, yang penting sekali cikgu mesti pastikan setting Google Form cikgu tu betul. Ya, pergi dekat bahagian setting ni, kat bahagian atas. Kat general tu, cikgu pastikan kita tick collect email. Ya, biasanya sebab kalau kita guna email MOE, dia akan ada tick kat sini, cikgu mesti untick. Nanti kan orang dari kalangan MOE yang ada email MOE je boleh view form ni ya. Okey, jadi pastikan ni untick. Okay, kemudian pergi dekat bahagian ni tak perlu ubah apa-apalah, quizzes. Tadi dia macam ni. Sekarang ni cikgu pastikan dia on. Make this a quiz. Supaya nanti bolehlah nanti cikgu boleh create untuk markah kan. Jadi kat sini cikgu kena make this a quiz. Okay. Bahagian bawah ni respondent can see miss question, correct answer, point value. Ni optional, terpulang pada cikgu. Ikut cikgu. Cikgu nak anak murid tengok soalan-soalan yang diorang terlepas ke? Bolehlah tick kat sini. Kalau nak pastikan anak murid tengok jawapan yang betul, bolehlah tick atau untick bahagian yang ni Dan jangan lupa save. Okey, dah selesai setting Selesai setting. Okey, mula-mula kita pastikan kita tulis dulu kat sini. Boleh saya tahu berapa orang yang buat yang ikut saya buat pagi ni? Hello, cikgu-cikgu. Berapa orang yang ikut saya buat pagi ni? Ataupun cikgu-cikgu tulis nota je? Saya punya Gmail tak ada loading. So macam lambat sikit lah tu. Oh, ya ke? Okey. Tak apa. It's okay sebabnya saya rekod ya cikgu sesi kita pagi ni. Nanti cikgu boleh tengok kemudian insyaAllah. Okey, lepas cikgu tulis nama penuh. Yang kedua ni cikgu boleh bubuhlah kelas. Tapi saya bubuh nombor kad pengenalan sebab saya nak buat sijil cikgu untuk bengkel pagi ni. Macam tu. Kalau cikgu perasan kat bawah ni ada answer key kan, point. Tak payahlah bubuh point dekat nombor kad pengenalan ni Okey, yang ini, yang seterusnya cikgu boleh create soalan. Soalan berkaitan dengan topik-topik yang cikgu dah ajar murid-murid So, pagi ni saya create soalan. Contoh Ini contoh ajalah. Apakah bentuk peneguhan positif yang boleh diberikan kepada murid? Siapa tahu jawapan dia? Okey, untuk makluman cikgu-cikgu, antara peneguhan positif yang cikgu-cikgu boleh beri pada murid-murid, selain daripada memberi pujian, cikgu-cikgu boleh pamerkan hasil kerja murid Cikgu boleh buat reward chart Cikgu boleh beri sijil Jadi pagi ni ada dua bentuk peneguhan positif yang cikgu boleh buat kepada murid, iaitu pemberian sijil dengan reward chart. Yang saya akan bagi tahulah, saya akan tunjukkan nanti sebentar lagi Okey. Ini biasa cikgu buat ni, beri pujian. Okey, ataupun sijil.
Hargaan pun kritikan ataupun mempamerkan hasil kerja grade. Ini semua adalah antara bentuk-bentuk peneguhan positif yang boleh memotivasikan murid untuk mengikuti pembelajaran cikgu-cikgu atau menyiapkan tugasan atau menyertai aktiviti. Jadi jawapan yang salah kat sini apa? Yang mestilah kita kena klik lah. Bila kita dah setting ni tadi supaya ia jadi dalam bentuk quiz, so automatik dia akan ada point lah kat sini bila cikgu klik kat sini. Jadi kita kena pilih lah mana jawapan yang salah. Oh sorry, salah soalan saya salah ni. Sekejap Berikut ialah bentuk peneguhan positif yang boleh diberikan kepada murid kecuali barulah betul soalannya, kecuali. Jadi yang kecuali ialah kritikan. Kita nak pastikan kita tik kritikan tu. Berapa poin nak bagi kat sini? Contohlah saya bagi 20. Dah selesai. Cikgu pilih jawapan soalan kuis cikgu. Cikgu boleh bagi jawab maklum balas kat sini kalau cikgu nak. Saya tak tulis lah sebab kita testing je bagi ni kan. Dah selesai, cikgu rasa nak bagi 20, terpulang pada cikgu. Cikgu nak bagi berapa markah untuk soalan-soalan kuis yang cikgu sediakan. Dah selesai, cikgu tekan done. Jangan lupa tekan kat sini required supaya murid tak boleh skip soalan ini. Dia mesti jawab, tak boleh skip ya. Kemudian tambah lagi satu soalan. Ini testing je lah cikgu Soalan dia bukan positif. Apa soalan nak bagi? Contoh je lah ya. Kelebihan e-sijil. Contoh multiple choice. Jangan lupa pilih bentuk soalan kat sini. Biasanya kalau kuis, cikgu kena pilih multiple choice lah. Saya dah bagi tahu kat cikgu sebelum ni kelebihan e-sijil melalui short video yang saya beri pada cikgu. Antaranya ialah apa kelebihan e-sijil. Siapa boleh bagi tahu? Berikut ialah kelebihan e-sijil. Saya suka guna perkataan kecuali. Kecuali. E-sijil mudah dan menjimatkan kos. E-sijil perlu dicetak. E-sijil tidak kasih e-sijil simpan dengan baik. Hilang. Tidak akan hilang ataupun e-sijil boleh dicetak dalam masa. Jadi jawapan yang salah kat sini apa? E-sijil perlu dicetak. Jadi jangan lupa cikgu cikgu pilih dekat answer key kat bawah ni, klik answer key, cikgu pilihlah jawapan yang betul. Berikut ialah kelebihan e-sijil kecuali e-sijil memang mudah menjimatkan kos, e-sijil perlu dicetak.
ECJ perlu tak dicetak? Kalau zaman sekarang ni paperless, tak semestinya ya cikgu. Jadi sebabnya ECJ ni boleh kita publish secara online saja kan. Kalau time bila kita nak cetak, barulah masa tu kita boleh cetak. Okey, jadi jawapan dia yang ni acah-acah lah bagi markah 20 contoh. Okey, kalau dah selesai, cikgu dah puas hati, cikgu semak balik. Okey, cikgu boleh bagi maklum balas kat sini kalau perlu. Tulis je maklum balas kat sini. Okey. Dan, okey, dah selesai. Klik dan. Okey, pastikan cikgu klik required kat sini supaya tak boleh skip soalan ini. Okey. Okey, selesai. Okey. Ni acah je lah 2 soalan Okay, kemudian kalau cikgu perasan kat atas ni dia dah ada tulis kat sini total point 40. Total point 4. Okay, sekarang kita nak link sijil dengan kita punya Google Form ni. Yang perlu sekarang ialah kalau dalam cikgu punya sebab saya dah ada add-on Certifyem ni add-on untuk sijil lah yang link dengan kita punya Google Form ni. Kalau cikgu belum ada lagi, cikgu boleh add-on. Cikgu tekan kat sini. Okey. Kat titik 3 ni. Okey. Cikgu klik add-on. Okey. Kemudian cikgu cari Certify. Dia dah keluar kat sini. Nampak? Macam saya dah install. Jadi dia dah ada kat sini lah. Cikgu jangan lupa cikgu install dulu. Bila cikgu dah install nanti cikgu boleh buka lah. Okay. Dah selesai install. Cikgu pergi dekat add-on ni. Bila cikgu dah install dia akan keluar kat sini. Certifyem ni. Okay, cikgu klik situ. Tak keluar tu. Awet dah keluar. Patutnya keluar. Tak ada butang untuk edit kat sini Sekejap butang. Sekejap tak keluar pula butang tu je Sekejap dia tak keluar lah. Sekejap saya refresh sekejap. Patutnya bila cikgu dah add on Certifyem tadi, patutnya dia ada keluar enable Certifyem in this quiz. Jadi cikgu kena klik ni. Kalau tak keluar macam saya tadi, cikgu cuba refresh Okay. Get started. Bila cikgu dah enable, barulah boleh linkkan sijil dengan cikgu punya Google Form tu. Okay, lambat sikit. Sekejap Ada yang nak masuk lagi ke? Okay. Asal pula lambat pula ni. Okey, dah keluar dah. Nanti bila cikgu dah enable, nanti dia akan keluar macam ni lah. Okey. Jadi pertama sekali cikgu mesti turn on dulu. Kat sini dia off. Jadi cikgu pastikan turn on. Bahagian kanan ni. Please wait lagi ni.
Okey, dah on kat sini. Okey, tadi kalau cikgu tengok total point tadi 40 markah. Jadi passing untuk memastikan anak murid kita lulus dan dia dapat terima sijil kita kena pastikanlah point untuk lulus tu kat sini berapa. Kalau keseluruhan point cikgu 100%, markah lulus cikgu nak bagi berapa. Ikut cikgu Kat sini saya buat 40. Jadi markah lulus saya bagi mesti 40. Baru cikgu dapat sijil. Cikgu dah tahu jawapan tadi kan. Jadi sepatutnya cikgu boleh jawab lah. Okey, jadinya saya letak contohlah passing score kat sini saya letak 40. Okey. Okey, sekarang ni kat dalam ni ada macam-macam template. Contoh template sijil yang sedia ada. Yang cikgu boleh pilih untuk linkkan dengan cikgu punya Google Form. Inilah contoh-contoh template sijil yang diberikan. Masalahnya ialah dia dah senang dah sebenarnya kalau cikgu terus pilih sijil yang sedia ada ni. Cumanya dekat sijil yang ada ni tak ada logo sekolah. Tak ada logo KPM, tak ada tanda tangan pengetua. Dan kalau contoh tengok nama student Lisa Simpsons ni kan. Kalau nama student tu panjang, contoh Muhammad Naufal Amir Irsyad bin Muhammad. Nanti dia akan keluar 2 baris cikgu. Sebab kita tak boleh edit. Ini yang sedia ada yang diberikan untuk link dengan sijil kita. Tapi cikgu boleh buat custom. Yang saya nak ajar sekarang ialah macam mana cikgu boleh buat sijil custom. Cikgu buat sekali je, lepas tu cikgu tinggal copy paste je lepas tu. Okey. Macam mana nak buat? Okey, cara nak buat dia ialah okey, tekan help kat bawah ni. Kalau cikgu perasan kat bawah ni ada help. Okey, tekan help. Okey. Lepas tu ada yang nak masuk ke? Okey. Okey, okey, kita tekan help tadi. Lepas tu kita tekan certificate template. Okey, certificate template. Kemudian see here for instruction. Okey, saya ulang balik Dekat bahagian certify ni, nanti cikgu bila dah keluar, cikgu jangan lupa turn on turn on kat bahagian ni. Adjust passing score kat sini. Cikgu tengok total point cikgu tadi berapa, adjust passing score. Yang cikgu boleh pilih sijil-sijil sedia ada kat sini ataupun cikgu buat custom made sijil. Okey, macam mana nak buat? Cikgu tekan help ni. Kemudian cikgu tekan certificate template. Okey, dah selesai. Cikgu tekan see here. See here for instruction. Okey. Ini adalah format-format yang cikgu boleh buat untuk cikgu buat custom made punya sijil. Okey. Okey, lepas tu cikgu boleh dekat bahagian bawah tu dia ada kat sini. This example. Cikgu tekan ni. So dia terus link dengan kita punya D5 dia link dengan kita punya D5. Make sure cikgu buat Google Form ni cikgu gunalah email D5 sebab dia akan bagi kita limit untuk berapa banyak sijil tadi dia bagi dalam 1000 lebih. Macam tu Kalau cikgu guna email biasa, maksima sijil yang cikgu boleh buat adalah untuk satu Google Form tu dalam 100 kalau tak silap saya Okey. So bila dia dah keluar macam ni, cikgu pilihlah mana-mana cikgu nak buat, gunakan mana-mana template. Okey, contohlah kita pilih template ni. Okey, klik. Double klik. Terus dia keluar dekat Google Slide, Tapi kita tak boleh terus buat yang ni. Kita kena make a copy dulu, Dah keluar macam tu tadi. Okey, saya ulang balik, Bila kita dah klik yang you can use any of this example to get going. Cikgu klik yang ni. Kemudian
dia akan keluar begini. Ya. Bila keluar macam ni, cikgu pilihlah satu. Contoh kita pilih yang warna oranye ni. Dan dia akan keluar macam ni. Ini adalah milik Google yang dia share dengan kita. Tapi sekarang kita nak buat custom made sijil kita sendiri. Cikgu kena make a copy dulu. Cikgu pergi bahagian file ni. Make a copy. Okay. Okay, entire presentation. Tukar nama. Sijil. Okay. Okay, kemudian tekan OK. Okey, jadi inilah kita punya sijil. Kita punya sendiri ya. Dalam Google Slide kita. Sebab nanti kita boleh link terus Google Slide ni dengan Google Form kita ya. Untuk kita buat sijil kita punya sijil sendirilah. Okey, ni yang saya nak ajar ni. Renyah sikit. Tapi cikgu hanya perlu buat kali pertama je. Kan saya bagi tahu kan. Cikgu dah buat kali pertama. Lepas ni cikgu tinggal copy and paste saja cikgu. First je cikgu kena bersusah payah sikit Okey. Yang ni bolehlah pangkah. Okey. Pertama sekali kita ini dalam bentuk, kalau cikgu perasan sijil cikgu ni dalam bentuk melintang. Kita nak tukar sijil kita dalam bentuk portrait. Macam mana nak buat? Okey, kita pergi dekat file. Pergi dekat file. Okey. Pergi dekat page setup. Kalau saya laju sangat bagi tahu Pergi dekat page setup, pergi dekat bahagian ni custom. Pergi dekat custom. Kita kena tukar jadi size A4. Size A4 cikgu ya ialah 8.27 kali 11.69. Okey. 8.27 kali 11.69. Ya, kita klik apply. So dia dah jadi bentuk portrait, okey. Sekarang kita tukarlah ayat kat atas ni. Yang ni cikgu jangan delete tau. Yang ni format dia. Format dia yang title ni yang ada ni yang ada tanda ni. Ni cikgu jangan delete sebab ini adalah format dia. Kalau cikgu delete nanti habislah format tu. Jadi cikgu perlu delete yang atas ni je yang cikgu tukar ni bahagian atas. This certificate declare that. Cikgu tukarlah kat sini. Okey. Cikgu tukar. Saya nak bagi besar sikit. Okay, cikgu tukar sini. Dengan ini diakui bahawa okey. Tadi ingat tak kita punya bengkel sijil tadi? Saya tulis kat sini apa? Nama penuh, nombor kad pengenalan kan? Jadi yang ada identifiers ni adalah nombor kad pengenalan lah. Okey. Kasihkan balik. Okay. Has completed tu tukarlah telah menyertai. Okay, kemudian yang ni kita tukarlah, kita bagi dia kat bawah. On ni pada kan. Okay, kita telah menyertai pada. Title ni tadi adalah title kita punya ni. Ya, bengkel sijil ni. Ni title yang akan keluar dalam kita punya sijil nantilah. Pada sebabkan saya pilih template yang ada kita boleh bubuh skor dalam sijil tu. Jadi nanti skor yang cikgu dapat akan keluar kat sini lah. Ni yang pentingnya bila cikgu buat kuis dengan anak-anak murid. So nanti skor mereka akan keluar dekat dalam sijil. Okay. Pencapaian. Pencapaian dia dapat berapa. Nanti persen tu akan keluar kat sini lah. Okay. Kat sini pun ada juga format untuk certificate ID. Menariknya sijil ni dia ada certificate ID. So
dia akan keluarlah ikut nombor-nombor dia nanti dia akan bagi. So, certificate ID ni maksudnya nanti yang mengesahkan lah sijil ini memang dikeluarkan oleh cikgu. Orang tak boleh copy lah sijil cikgu ni. Sebab dah ada certificate ID kat situ. Okay. Kita boleh tukar saiz ya. Ni tadi saiz dia 48. Cikgu boleh tukarlah kat sini saiz ikut saiz 40. Boleh tukar tulisan. Sekejap, saya tukar 15 lah. Saya tukar 15. Okay. Saya adjust lah kat sini. 18. Telah menyertai bengkel e-sijil. Saya tambah ayat kat sini secara atas yang dijalankan secara atas talian. Okey. Plus ada. Okey, kalau rasa besar sangat boleh kurangkan lagi lah kat sini. Sekejap. Tadi. Kita buat 30 lah. 1, 2. Okay. Kemudian cikgu sekarang ni apa lagi kita nak letak kat sijil kita? Kita nak letak logo sekolah, kita nak letak logo KPM kan? Jadi yang bahagian atas ni saya tak nak. Saya delete je lah. Saya tak nak design yang ni. Okay. Saya nak design lain. Background ni. Macam mana nak buat? Okay. Untuk makluman cikgu, saya dah hantar semua design background sijil dekat dalam Telegram. Telegram sekolah lah. Yang rasmi. Ada banyak design sijil yang saya hantar dalam Telegram rasmi sekolah. Dan saya juga hantar logo sekolah dan logo KPM dalam Telegram sekolah lah. Kalau cikgu perasan. Okay, nanti cikgu boleh semak dalam Telegram. Okay, macam mana kita nak tukar background ni? Pertama sekali kita kena kat bahagian belakang ni kita kena tukar format klik. Okay, klik dekat ni. Klik dekat belakang ni. Background. Change background. Okay. Choose image. Okay. Upload. Browse. Upload lah. Mana? Macam ni saya dah ada kat sini lah. Contohlah. Saya pakai yang ni Cikgu tak semestinya kena ikut design saya. Cikgu boleh buat design yang cikgu suka. Ni saya bagi contoh saja. Contoh saya pilih yang ni. Okay. Done. So dia akan keluar macam ni. Okay. Certificate ID ni kita tak nak. Kita nak letak dekat bahagian bawah. So dia keluar kat sini Saya letak kat sini. Dan ada satu lagi tertinggal. Kita letak kat sini. Sorry sekali lagi Cikgu nak tambah word dalam cikgu punya Google Slide ni ataupun sijil cikgu ni. Cikgu pergi dekat bahagian text box. Bahagian atas ni. Atas ni ada text box. Klik text box. Dan okay, cikgu tulis kat sini. Sijil penghargaan. Okay. Okay. Besarkan dia. Besarkan saiz dia. Okay. Sampai cikgu puas hati. Bukalah untuk saiz dia. Okay.
Jadikan dia center. Terbuang pula dia. Bahagian ni saya tak nafikanlah renyah sikit. Tapi cikgu hanya perlu berenyah satu kali saja. Sebab lepas ni cikgu boleh copy paste sahaja sijil ni. So don't worry. Okay, yang ini kita nak buat nama pengetua pula. Okay, saya letak kat tepi ni. Alah, silap pula sekejap Mana? Kita letak sini juga. Okay. Saya disahkan oleh saya letak. Sepatutnya kena ada tanda tangan pengetua kat sini. Untuk pastikan sijil kita tu berharga, seelok-eloknya ada tanda tangan pengetua lah. Cuba. Okay. Macam ni kita nak buat. Kita tukarlah tulisan ni. Contohlah. Okay. Kalau rapat sangat, cikgu tukarlah line spacing ni kepada 1.5. Okey, boleh tukarlah tulisan jadi 11 ke, 12 ke. Tanda tangan ni kasih besar sikit Ini saya contoh saja, cikgu nanti boleh buat sendiri. Okay, kalau cikgu dah puas hati, bila cikgu gerakkan tu dia akan ada garisan merah tu sebab dia akan bantu cikgu untuk centerkan, untuk pastikan cikgu punya tulisan tu center. Okay, sekarang ni kita nak masukkan logo sekolah. Okay. Insert, pergi dekat bahagian atas. Bahagian atas ni ada file, ada edit, ada view, ada insert. Insert, image, upload from computer. Okay, saya dah setting siap-siap untuk isi je punya folder. Okay, saya nak dulu. Okay, pastikanlah center. Okay, kalau cikgu rasa tak okey, cikgu bukan sikit. Okay. Saya nak tambah lagi lah. Saya nak tambah nama sekolah. Saya nak tambah nama sekolah kat sini. Macam biasa. Cikgu pergi dekat teks ni text box. Cikgu klik lah dekat cikgu punya sijil ni. Dia keluar. Okay, kita letaklah nama sekolah. Sekolah Menengah Agama Juah 71960 Port Dickson.
Jadi 9. Okey. Centerkan dia. Dekat bahagian atas tu centerkan. Kemudian kita tulisan ni optional. Cikgu boleh pilih tulisan lain yang cikgu suka. Okey. Saya tukar sengit lah. Saya okey, dah selesai. Saya letak dulu lah. Cikgu adjust lah sampai betul-betul cikgu puas hati dengan kedudukan perkataan-perkataan, wording yang ada dalam sijil. Cikgu cek satu-satu betul tak ejaan dia. Ya. Okey, kemudian bila cikgu dah puas hati, cikgu pergi balik dekat cikgu punya Google Form tadi. Pergi balik kat Google Form cikgu tadi. Sekarang ni cikgu pergi dekat certifier ni. Okey, dah on. Okey, passing score tadi cikgu dah check. Okey, cikgu pergi dekat bahagian ni. Template ni, cikgu klik kat sini. Use a custom template. Tekan ni. Use a custom template. Okey. So, dia akan keluar macam ni. Okey. Select a new file. Dia automatik dia akan keluar. Dia akan keluar kat sini Ni saya testing semalam Yang ni. Okey, cikgu pilih lah mana yang cikgu dah setting tadi. Okey, select. Save. Okey, dah select kan? Okay, dah select, kita markah. Sekarang kita test kita punya sijil ni, betul tak? Sekarang kita pergi send dulu. Send. Okey. Sekarang sijil kita dah siap tau. Jadi kita nak test dulu kita punya sijil ni. Okey ke tak? Okey, copy. Buka dalam email lain. Okey, contohlah saya buka dalam email lain. Kita nak tengok Okey, kita try jawab Cikgu Jamilah @gmail.com. Nama penuh Ahmad Saiful bin Amiruddin. Contoh satu. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1. Okey. Berikut ialah bentuk peneguhan positif yang boleh diberikan kepada murid kecuali kena jawablah baru dapat 20 markah ni. Okey. Kecuali kritikan. Berikut ialah kelebihan e-sijil kecuali okey, tak semestinya e-sijil kena dicetak cikgu. Jadi submit. Okey, anak-anak murid kita boleh view skor diorang. Lepas tu dia boleh semak sijil yang dihantar terus ke dalam email mereka. Okey, sekarang saya nak check email saya. Ada tak? Okey, macam mana saya nak check email saya ni? Okey, kita check. Okey, dah keluar dah. Kita try tengok Ahmad Saiful bin Amiruddin. Kita tengok. Okey, dah keluar berjaya. Pencapaian 100% pada 6 hari bulan 2. Tu dia sertifikat ID semua dah keluar. Dia akan keluar macam ni lah nanti cikgu. Kalau cikgu perasan nama ni macam besar sangat, cikgu boleh kecilkan lah.
cikgu testing, cikgu tengok alamak besar sangatlah huruf ni. Jadi pada waktu yang dekat Google Form tu, nanti cikgu boleh Google Form dekat Google Slide tadi, cikgu boleh kecilkan dia. Okey, jap. Tadi, okey. Tadi cikgu dah test besar kan? Jadi cikgu boleh kecilkan kat sini. Kecilkanlah dalam, mungkin dalam 27 ke, contohlah. Ini pun sama juga, cikgu bubuhlah 27. Okey. Okey cikgu, macam mana? Cikgu dapat tak saya buat ni? Boleh, rasa-rasanya boleh buat sendiri tak lepas ni? Hello, Assalamualaikum. Kena buat dulu Mila, mungkin lebih daripada sekali, kena cuba banyak kali ni. Ni teknikal sikit dah. Tak apa. Cikgu boleh buat. Betul, saya yakin cikgu boleh buat sendiri. Lagipun saya record ni, nanti akak boleh tengok balik kalau akak rasa macam tertinggal ke ya. Okey, Itulah kena tengok record juga. Okey, macam ni. Okey, tadi saya kata nanti sijil yang cikgu buat tadi, cikgu boleh copy kan? Ni yang saya nak bagi tahu ni. Okey, contoh cikgu dah buat dah ni soalan untuk contoh topik bab 1. Okey, yang ni bab 1. Cikgu copy je balik ni. Yang sijil ni cikgu dah penat-penat buat cantik-cantik kan. Cikgu nak copy untuk topik yang akan datang pula. Untuk topik lain pula. Cikgu pergi kat sini. File. Pergi file. Okay. Kemudian make a copy. Make a copy entire presentation. Cikgu namakan pula sijil lain. Okay. Contoh ni. Sijil. Bentuk muka bumi. Contoh. Ni topik lain contohnya. Okey. Cikgu dah ada sijil satu lagi. Background ni cikgu boleh tukar cikgu. Cikgu ambil background lain pula. Check. Okey. Tukar background lain. Choose image. Okey. Sebab yang sijil yang tadi tu untuk topik 1 kan. Ini untuk topik lain. Cikgu tukarlah yang lain. Contoh saya ambil yang ni Cikgu, saya ambil yang ni lah contoh. Okey. Okey. Done. Okey. So, dia akan tukarlah yang lain. Cikgu adjust lah sikit kat sini. Adjust saja. Ni cikgu pergi ke, cikgu gantikan nama buku ni, letak kat sini. Okey. Lepas tu cikgu centerkan. Okey. Center kat tengah-tengah. Okay, ID ni boleh letak kat bawah. Cikgu dah dapat sijil nombor 2 dah ni. Dah ada sijil lain dah. Cikgu tinggal copy and paste je cikgu. Lepas tu cikgu pergi dekat. Ya. Akak suka sijil nombor 2 tu sebab kat bawah tu nampaklah macam akak banyak buat benda. Gambar tu. Saya bagi free semua sijil design-design tu, saya dah ada yang saya buat. Jadi cikgu boleh guna je. Saya bagi dekat dalam Telegram. Cikgu ambil lah. Cikgu pakailah untuk cikgu. Jadi terima kasih Mila. Sama-sama. Jadi kalau ya Kak. Ya, kalau macam kita bukan tak gunakan Google Form, kita tak buat soalan, kita nak buat untuk program, tak perlulah kan kita buat soalan-soalan tu kan, boleh juga kan? Boleh Kak, boleh. Tak perlu soalan pun, kan? Tak perlu. Boleh sebab kita nak murid tu dia isi nama dia untuk supaya dia dapatkan sijil. Boleh je. Itu optional je Kak, soalan tu. Okay. Thank you. Okay, boleh. Kalau tak guna soalan daripada Google Form pun tak apa cikgu. Cikgu nak pastikan murid anak-anak murid kita ni dapat sijil. Just letak nama dengan IC pun no hal, tak ada apa, boleh je. Tapi diorang kena letak email. Masalahnya anak-anak murid kita ni ada yang lupa email. Dia tak ingat pun email dia, apa yang dia letak kat dalam. Itulah masalahnya bila dia dah tak biasa guna email tu kan. Jadi bila dia tak tahu email dia sendiri, macam mana dia nak collect sijil dia kan?
Tu yang penting. Kita kena biasakan anak murid kita ni supaya dia guna email dia. Segala sijil-sijil dia tu ada kat dalam email dia. So, anytime, anywhere dia boleh print semua sijil-sijil dia. Contoh nanti dia dah collect sijil dia masa tingkatan 4, tingkatan 3 kan. Tingkatan 5 nanti nak guna untuk permohonan ke mana-mana. So, dia boleh check balik email dia dan download balik semua sijil-sijil dia. Tu yang bagusnya bila kita guna e-sijil. Okay, cikgu. Yang tentang Google Form tadi. Google Form ni pun cikgu boleh copy, cikgu. Tadi kan kita dah tukar sijil nombor 2 tadi kepada sijil bentuk muka bumi kan. Jadi cikgu pergi kat sini. Macam mana cikgu nak copy. Sekejap. Dekat sini dekat titik 3. Sorry. Kat titik 3 ni. Make a copy. Namakan dia. Bentuk ke bumi. Okey, tekan okey. Jadi cikgu dah dapat dah form nombor 2, tajuk lain pula Cikgu cuma perlu edit kat sini je lah. Kalau cikgu perlukan, cikgu pakai. Kalau tak, cikgu delete je lah soalan-soalan tu. Sama je, cumanya dekat bahagian certify tadi cikgu kena tukar lah kepada sijil bentuk muka bumi. Kalau tak nanti dia keluar sijil yang ni pula kan. Jadi cikgu kena tukar lah. Cikgu pergi balik dekat certifying. Okay, show certifying control. Okay. Okay, sorry. Kat sini bentuk muka bumi kan. Lupa lah tukar kat sini. Tukar kat sini juga Bentuk muka bumi. Okay. Okay, pergi dekat certifier ni. Okay. Okay, dah turn on kat sini kan. Okay, passing mark tu cikgu bubuh kosong lah. Okay, kalau macam Kak Su tadi, dia nak guna untuk, dia nak letak nama, nama dengan nombor IC je kan. Passing score ni cikgu bubuh kosong je kat sini Ni. Okay, lepas tu cikgu tukarlah sijil lain. Use a custom template. Okay, select new file. Kat sini dia keluar sijil bentuk muka bumi. Dia akan automatik bila cikgu buat dekat Google Slide, dia akan keluar. Cikgu klik kat sini. Select. Save change. So, sijil untuk bentuk muka bumi ni lain. Sebab cikgu dah tukar tadi kan. Cikgu boleh boleh try lah. Try and error. Untuk yang sijil bentuk muka bumi ni. Okay.